اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Baik, kali ini kita dah masuk ke buku yang baru Bukanlah baru, tapi kita pembacaan baru. Akan kisahkan tentang pengalaman-pengalaman daripada van-van jenazah. Banyak juga ni. Kita tengok berapa banyak yang boleh lepas untuk yang kali ni. Saya tak boleh jamin satu kisah, dua kisah, tiga kisah. Tengok berapa panjang kisah tu nanti ya. Baik, sebelum kita teruskan dengan kisah ni, kita nak bincangkan sekejap saja. Tahu tak tentang isu Sea-Hulk yang telah pun terbukti sesatnya tu? Dia nasihatkan sinilah pada adik-adik kita yang baru-baru ni, jangan kerana duit, kerana keglamoran, populariti, konon-kononnya acah-acah lah orang kata kan, terus terpikat dengan satu ajaran ni lah. Ya, bagi saya itu mempersendakan. Sekarang ni memang dah akhir zaman, yang fitnah ni memang dah terlalu banyak dah sangat ni. Sama-sama lah kita pegang sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa dia? Jom kita ulang lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pegang yang tu. Baiklah, kita teruskan. Kalau cerita lama sangat pasal sihat ni, panas hati tu akan terbuka. Memang panas hati betul lah kuip. Baik, kita teruskan dengan kisahnya. Pengalaman saya membawa van jenazah tidaklah begitu lama. Lebih kurang 2-3 tahun sahaja. Orang kata baru setahun jagung dan masih lagi mentah. Itu pun berlaku hanya secara kebetulan apabila saya terpaksa mengambil alih tugas pemandu asal yang ketika itu ada urusan lain. Namun ianya kini sudah menjadi perkara rutin buat saya. Setiap kali ada kematian, pihak masjid di tempat tinggal saya, iaitu dah sebut nama tempat ni? Sebut je lah kan. Di Bayan Baru, Pulau Pinang, akan meminta bantuan saya untuk membawa van. Jika tiada aral, saya tidak menolak kerana rasa tanggungjawab dan ia juga adalah fardu kifayah untuk diri saya sendiri. Walaupun baru setahun jagung memikul tugas selaku pemandu van jenazah ini, saya akui yang ianya bukanlah perkara yang enteng, bahkan cukup mencabar. Kadang-kadang, pelbagai perkara di luar jangkauan yang tidak tercapai di akal boleh berlaku. Sukar untuk dijelaskannya, tetapi saya ingat lagi. Lebih kurang 3 tahun yang lalu, saya diminta untuk membawa jenazah seorang lelaki berusia 90-an untuk dikebumikan di kampung halamannya di Kati, Kuala Kangsar, Perak. Anak sulung kepada arwah adalah salah seorang ahli karyah di Masjid Bayan Baru. Saya ni tak adalah rapat sangat dengan anak arwah, cuma kenal-kenal begitu sahaja. Yang saya tahu, penduduk di kawasan tempat tinggal saya memanggilnya dengan panggilan Abang Din. Itu je lah yang saya tahu. Bila arwah ayahnya meninggal, Abang Din sendiri yang menelefon saya minta bantuan untuk hantar jenazah dikebumikan di kampung. Walaupun ketika itu sudah larut malam, tetapi atas dasar tanggungjawab, saya ulurkan jugalah bantuan apa yang termampu. Saya difahamkan arwah ayah Abang Din ini meninggal dunia kerana sakit tua. Sudah agak lama orang tua itu terlantar sakit, lebih kurang 1,5 tahun. Sebelum itu, apa yang saya dengar-dengar, arwah ni sihat saja. Sehinggalah bila melepasi usia 90 tahun, tahap kesihatannya mula menurun. Biasalah kan, umur dah banyak. Begitulah fitrah dan kitaran hidup manusia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Tidak ada yang kekal. Itulah yang saya fikir.
Sejak terlantar sakit, Abang Din ni lah yang selaku anak sulung memikul tanggungjawab untuk menguruskan ayahnya. Dari kampung, Abang Din bawa ayahnya ke sini untuk memudahkan segala urusan penjagaan dan rawatan di hospital. Segala keperluan, Abang Din akan pastikan semuanya cukup. Baik makan minum ataupun berak kencing, Abang Din yang akan uruskan sendiri. Boleh saya katakan, Abang Din ni memang seorang anak yang baik dan taat kepada orang tua. Sebagai anak, inilah masa untuk dia membalas jasa dan menunaikan tanggungjawab terhadap seorang ayah. Tapi ada satu perkara saja yang datang dah. Maafkan saya. Tapi ada satu perkara saja yang tidak sedap didengar. Orang kata arwah ayah Abang Din ni susah nak mati. Walaupun dah bertahun terlantar sakit sampai tidak boleh bangun, namun nyawanya panjang. Kalau ikut cakap-cakap orang yang saya dengar, arwah ayah Abang Din ni ada membela. Sebab itulah lama juga dia terlantar sakit. Saka? Saya tak terkata apa-apa. Hanya antara percaya dengan tidak sahaja. Entahlah kan, saya sendiri tidak berani hendak memberikan sebarang komen tentang cerita tersebut. Bagi saya, apa yang telah terjadi itu biarlah di antara arwah dengan Allah SWT. Tak perlulah kita ni nak menyingkap pekung atau bercerita tentang keaiban orang lain. Sebagai umatnya, setiap apa yang berlaku itu kita jadikan teladan dan pengajaran. Malam itu, lebih kurang pukul 2 pagi, van jenazah yang saya pandu bergerak laju dari Pulau Pinang melalui Lebuh Raya Utara Selatan menuju ke Kuala Kangsar. Jenazah dijangka dikebumikan selepas solat subuh. Bersama saya di dalam van itu ialah Abang Din dan adik tirinya Izzat. Alhamdulillah, ada juga kawan untuk dijadikan teman berbual. Dalam keadaan santai sambil ditemani mereka berdua yang duduk di bahagian belakang bersama dengan jenazah, saya terus memandu. Saya memandang keluar tingkap kenderaan. Nampaknya keadaan cuaca dan lalu lintas pada malam itu begitu baik. InsyaAllah, jika tiada arah yang melintang, rasanya dalam masa 2 jam lagi sampailah ke tempat yang dituju. Harap-harap perjalanan kami ini lancar dan tidak diganggu dengan masalah-masalah seperti kemalangan, kerosakan, hujan dan sebagainya. Seperti biasa, saya memandu sendirian di hadapan. Saya lebih senang macam tu. Bukanlah tidak mahu ajak kawan untuk ikut bersama, tetapi kalau saya ajak pun ramai yang tak sudi. Alasannya takut. Kalau ada yang ikut pun asyik tidur sahaja di dalam van. Kalau macam tu baik tak payah. Jadi lebih senang kalau saya memandu sendirian. Yang sebenarnya perjalanan kali ini juga adalah kali pertama waris jenazah ikut bersama saya menaiki van. Sebelum itu, belum ada lagi waris yang menawarkan diri menemani jenazah yang saya bawa. Kalau saya pelawa sekalipun, ramai yang menolak. Biasanya waris lebih senang ikut jenazah dari belakang dengan kereta masing-masing. Tapi berbeza pula dengan Abang Din dan Izzat. Mereka ni sendiri yang menawarkan diri untuk menemani arwah di dalam van. Iyalah, ini perjalanan terakhir mereka dapat menemani arwah. Memang eloklah kalau mereka mengikutnya sekali. Sepanjang perjalanan, sesekali saya menjeling ke arah belakang. Saya dapat melihat Abang Din dan adiknya tidak berhenti-henti membaca surah Yasin untuk disedekahkan kepada arwah. Dia tenang saja, tidak sedikit pun menangis. Ya, memang Abang Din seorang anak yang baik dan taat kepada orang tuanya. Walaupun jasad itu sudah tidak bernyawa, Abang Din masih mahu lagi terus berbakti kepadanya. Sungguh jarang sekali saya lihat sikap waris yang sebegitu. Pada mulanya, perjalanan melalui Lebuh Raya malam itu baik-baik saja. Tak ada apa-apa perkara pelik yang berlaku. Saya memasang radio dengan suara yang perlahan untuk menghilangkan kebosanan. Namun supaya saja melepasi susur keluar Kuala Kangsar dan membayar tol, keadaan mula berubah. Dengan tidak semena-mena, semua lampu van yang saya pandu terpadam. Keadaan menjadi gelap gelita. Bukan itu saja, radio yang terpasang juga mati siarannya. Sudahlah keadaan jelas di kawasan sekitar gelap pekat. Kalau ada lampu jalan pun, hendak tak hendak sahaja cahayanya.
Kelam kabut saya jadinya. Tidak sangkalah akan jadi macam ni. Kalau tidak berhati-hati, boleh terjadi kemalangan. Kalau kenderaan lain rempuh dari belakang, sila hari bulan van yang dipandu terbabas atau merempuh pembahagi jalan. Enjin hidup, keluh saya dalam hati. Mau tak mahu, saya terus saja memandu dalam keadaan van yang tidak berlampu. Dalam keadaan hairan itu, saya mula terfikir perkara ini berlaku mungkin disebabkan oleh gangguan. Bukanlah saya mudah sangat berfikiran buruk dan berprasangka, tapi entah kenapa, hati kecil saya rasa seperti ada sesuatu yang mengganggu perjalanan kami untuk menghantar jenazah itu. Saka arwah. Cakap-cakap orang yang saya dengar sebelum ini mula menerobos benak fikiran. Berbagai-bagai andaian dan bayangan mula bermain-main di fikiran. Bukanlah saya hendak percaya terhadap cerita-cerita orang, tapi tak mustahil juga dengan apa yang diceritakan itu adalah benar. Saya cuba menenangkan fikiran dan menumpukan perhatian kepada pemanduan. Sebelum melepasi persimpangan Liman Kati, satu lagi perkara pelik berlaku. Kali ini enjin kenderaan pula mati. Cepat-cepatlah saya kosongkan gear, pula steering dan memberhentikan van di bahu jalan. Aduh, apa masalahnya pula ni? Dahlah gelap. Saya mengeluh di dalam hati. Sekeliling gelap gelita, saya cuba beberapa kali menghidupkan enjin dan menghubungi beberapa orang kenalan untuk mendapatkan bantuan, namun gagal. Semuanya tidak berjawab. Mungkin mereka semua sudah tidur agaknya. Saya toleh ke belakang untuk melihat keadaan Abang Din dan Izzat, tapi saya tak nampak kelibat mereka kerana suasana terlalu gelap. Sama ada mereka tahu masalah yang sedang saya hadapi atau sedang tidur, tak dapat pula saya pastikan. Ini tak boleh jadi ni. Semakin dekat dengan kampung, semakin kuat dia mengganggu, kata saya perlahan. Saya kemudian turun dari van dan pergi ke belakang. Allahu Akbar! Saya tersentak. Saya terkejut besar apabila mendapati pintu belakang van sudah pun terbuka. Abang Din dan Izzat pun tiada di dalam. Mana pula Abang Din dan Izzat begini? Soal saya dalam hati sambil menggaruk-garuk kepala. Mata saya melilau ke kawasan sekitar dan berlukar berhampiran, tercari-cari kelibat mereka berdua, tapi bayang pun tak nampak. Ketika itu suasana begitu sunyi dan tidak ada kenderaan yang melalui jalan tersebut. Macam mana Abang Din dan Izzat boleh hilang begitu saja kalau mereka nak turun? Tentulah mereka dah bagi tahu saya. Dan pintu van jenazah ni, siapa pula yang buka dan biarkan macam tu? Saya tutup semula pintu belakang dan masuk ke dalam van untuk cuba sekali lagi menghidupkan enjin. Namun masih gagal. Ketika itu macam-macam andaian dan bayangan melintasi fikiran saya. Sukalah hendak ditepis, sebab keadaan yang sunyi dan gelap itu membangkitkan rasa seram yang sukar hendak digambarkan. Beberapa minit kemudian, tiba-tiba saya lihat cermin hadapan van beransur-ansur dipenuhi dengan haiwan berbisa. Laba-laba dan kalajengking yang berwarna hitam. Ketika ini hati saya mula gusar. Saya ketuk beberapa kali cermin hadapan, cuba menghalau haiwan-haiwan tersebut. Namun semakin banyak pula laba-laba dan kalajengking yang mengerumuni. Entah dari mana datangnya haiwan itu semua, saya tak tahu. Kalaulah ianya terlepas masuk dalam kenderaan, memang berbahaya. Oleh sebab bimbang dengan keselamatan diri, saya menutup pintu van dan membacakan Ayatul Kursi. Keadaan itu berlarutan beberapa lama, sehingga tingkap sisi van juga dipenuhi dengan haiwan-haiwan tersebut. Betul ke haiwan? Haiwan ke ni? Atau... Aduh. Fikiran saya terus membuat andaian demi andaian. Apa yang mampu saya buat hanyalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa kepada Allah supaya meredakan kepayahan yang menimpa. Sesekali saya toleh ke arah belakang. Tak ada apa-apa, melainkan sebuah keranda yang masih kekal dengan kedudukannya. Keadaan itu berlarutan lebih dari 1 jam.
Dalam tempoh itu juga saya tak henti-henti membacakan ayat suci Al-Quran. Dugaan ini cukup mendebarkan kerana saya yakin haiwan-haiwan berbisa itu bukan dari alam nyata. Sehinggalah kedengaran azan subuh berkumandang dari surau hampiran, ia mula berubah menjadi normal. Laba-laba dan kalajengking gaib itu, bukan gaib, laba-laba dan kalajengking gaib secara tiba-tiba hilang entah ke mana. Sebaik saja laungan azan subuh berakhir, cermin sisi pintu van diketuk. Saya lihat Abang Din dan Izzat sedang tercegat di luar. Kopiah putih masih melekat di kepala Abang Din. Wajah kedua-dua mereka nampak resah dan mengundang 1001 persoalan. Saya pelawa kedua-duanya masuk untuk duduk di hadapan. Saya cuba sekali lagi untuk menghidupkan enjin dan kali ini berjaya. Tanpa berlengah lama, saya pun meneruskan pemanduan ke kampung arwah. Tapi perjalanan kali ini senyap sunyi. Tanpa ada seorang pun daripada kami yang bersuara. Masing-masing diam 1000 bahasa. Selesai urusan pengemudian, saya bertemu dengan Abang Din. Banyak perkara yang ingin saya tanya kepadanya sebelum bergerak balik ke Pulau Pinang. Abang Din, sapa saya sambil mencuit bahunya. Dia menoleh. Saya lihat ada riak sayu pada wajah lelaki itu. Dengan tak semena-mena, hati saya turut tersentuh melihat Abang Din begitu. Sebenarnya saya ingin bertanya kepadanya tentang persoalan yang bersarang dalam kepala, iaitu kejadian yang berlaku dalam perjalanan tadi. Sebelum ini, kami tak sempat untuk berbicara mengenainya sebab ketika itu sudah hampir sangat dengan kampung arwah. Bahkan selepas ianya berlaku. Betul ke ayat dia ni? Bahkan selepas ia berlaku, saya, Abang Din dan Izzat hanya diam membisu dan langsung tidak mengungkit tentang perkara tersebut. Sebaik saja saya dan Abang Din duduk di tempat yang agak jauh dari orang ramai. Saya buka cerita tentang perihal laba-laba dan kalajengking yang mengerumuni cermin hadapan van. Bagaimana perkara itu boleh berlaku? Saya juga bertanya, ke mana pula Abang Din dan Izzat pergi ketika itu? Apabila soalan itu terpacul dari mulut saya, sekali lagi mata lelaki itu bergenang. Hampir saja dia menangis. Tapi dapat saya baca, naluri jantannya menghalang air mata itu daripada terus jatuh. Ketika ini, barulah Abang Din menceritakan segala-galanya pada saya. Dia membuka kisah tentang saka peliharaan arwah ayahnya. Bahkan sebelum laba-laba dan kalajengking itu muncul pada cermin hadapan van, mereka terlebih dahulu diganggu oleh haiwan-haiwan tersebut ketika menemani jenazah. Cerita Abang Din, dia dapat lihat sendiri haiwan-haiwan itu menyusut keluar dari bawah keranda. Walaupun surah Yasin dibaca berulang kali, tetapi keadaan masih tetap sama. Cerita Abang Din, dia dapat lihat sendiri haiwan-haiwan itu menyusut dari keluar bawah keranda. Oh, ini saya terulang balik, minta maaf. Sedih. Saya mengenangkan apa yang terjadi. Bayangkanlah, haiwan berbisa itu keluar dari keranda orang yang kita sayang. Suara yang keluar dari mulut Abang Din kedengaran begitu sayu dan sebab. Saya menarik nafas panjang. Patutlah pintu belakang van terbuka. Persoalan yang bersarang di dalam kepala satu persatu terjawab. Cukuplah setakat itu yang saya tahu. Rasanya tak perlu lagi saya lontarkan persoalan kerana ia hanya akan menambah resah dan sedih di hati Abang Din. Tak perlu lagi saya bertanya lanjut tentang saka tersebut, sama ada ianya sudah dibuang atau kepada siapa ia diwariskan. Bagi saya, lebih baik biarkan saja perkara itu tergantung tanpa sebarang jawapan. Apa yang lebih penting, saya berdoa semoga Allah mengampunkan segala dosa arwah. Bagi saya, walaupun begitu besar kesalahan yang dilakukan, namun arwah masih lagi beruntung kerana mempunyai anak lelaki sebaik Abang Din. Pukul 1 pagi, Ramli Maisa, 63 tahun, baru saja selesai mengantar jenazah ke tanah perkuburan Islam Selayang Baru, Selangor. Seperti biasa, sebaik saja urusannya selesai, lelaki bersosok kurus dan sederhana tinggi itu akan memandu semula van putih bertulisankan Jawi ke ibu pejabatnya di salah sebuah majlis perbandaran di Selangor. Biar lewat macam mana pun, pukul 2 pagi ke 3 pagi ke,
Situlah lokasi yang akan dituju apabila tugasnya beres nanti. Kalau ikutkan penat badan, mau saja dia pulang terus ke rumah. Tetapi bila dikenang-kenangkan, jiran tetangganya ramai yang penyegan. Mereka segan dengan kelibat van jenazah yang sudah lama menjadi kenderaan rasminya selama ini. Kalau budak-budak sekolah bolehlah terimakan lagi, tapi yang dah tua bangka dan berambut botak pun sama saja perangannya. Jangankan nampak, sebut saja van jenazah pun dah menggigil kepala lutut. Ramli geleng kepala sendirian. Mulutnya menguntum senyuman yang sinis. Entah dia sendiri pun tak faham dengan pemikiran tipikal masyarakat Melayu kita. Takut sangat dengan orang yang dah mati. Bukan saja dengan jenazah, dengan van pun takut. Alasannya tak mahu kena badi. Itulah ayat yang sering dimomokkan. Kenapa perlu takut? Sedangkan kita juga akan melalui semua itu suatu hari nanti. Soalan itu selalu saja menerjah kotak fikirannya. Kalau semua orang takut untuk menguruskan jenazah atau memandu van jenazah, siapa pula yang akan buat semua urusan tu nanti? Takkanlah jenazah tu nak bergolek sendiri masuk lubang kubur, fikir Ramli. Dia bukannya tak percayakan gangguan dan kewujudan jin dan syaitan. Ramli percayakan semua itu. Seperti mana wujudnya malaikat, begitulah juga jin dan syaitan. Itu kan salah satu daripada rukun iman. Percaya kepada kewujudan makhluk gaib. Sebagai seorang Islam dan beriman, mestilah Ramli percaya. Tapi yang Ramli nak tekankan di sinilah, tak perlulah takut sangat dengan semua benda tu. Mereka pun makhluk Allah juga. Kalau dilayankan sangat perasaan takut, memang tak jadi kerjalah jawabnya. Yang penting, hati kena kuat, kena berani. Setakat kena kacau sikit-sikit tu, itu kita anggap sebagai adat sahaja. Okey, kalau nak diceritakan pengalamannya yang dah lebih 20 tahun jadi pemandu van jenazah ni, macam-macam perkara yang boleh diceritakan. Jangan kata kena usik, segala maknanya gangguan pun dia pernah rasa. Macam tadi, selepas balik daripada menghantar jenazah di Selayang, Ramli sedar ada benda yang ikut. Sepanjang perjalanan, dia dengar bunyi riuh rendah orang bergendang dari arah belakang surau. Belakang van. Macam gendang Cina. Kedegung, kedegang, kedegung. Bergegar van yang dipandu. Padahal hanya Ramli seorang saja yang ada dalam van itu. Dah mulalah tu. Ramli buat tak reti. Dia cucur rokok dan kuatkan sedikit bunyi radio. Ditelengkan kepalanya ke belakang. Terjenguk-jenguk untuk melihat apa yang berlaku. Kosong je. Tak ada apa-apa pun melainkan hanya keranda yang tidak berpenghuni. Tapi bunyi gendang tu makin lama makin kuat. Ramli terus memandu sambil memikirkan makhluk apa yang mengganggunya ketika itu. Entah macam manalah rupanya ya. Alat muzik apa pula yang mereka mainkan sampai begitu kuat dan memekakkan telinganya. Bergurau pula benda ni. Tugas Ramli dalam hati. Mula-mula Ramli biarkan saja. Malas nak ambil tahu. Tapi kalau dah sampai van pun bergegar sehingga mengganggu konsentrasinya untuk memandu, Ramli mula panas hati. Hendak dibiarkan nanti makin menjadi-jadi dibuatnya. Apa? Dia ingat van jenazah ni pentas konsert? Funfair? Kalau bergendang perlahan, Ramli tidaklah marah sangat. Tapi ini sampai ke tahap memekakkan telinga dan mengganggu tumpuannya memandu. Dah macam buat pesta sampai bergegor van-nya. Ini dah memang melampau. Ramli mula naik darah. Ini tidak boleh dibiarkan. Woi, diamlah! Jerkah Ramli dengan kuat sambil tangannya masih memegang steering. Macam petir, abu rokok yang tak diketis terjatuh ke lantai van. Dengan serta-merta, suasana menjadi senyap. Hanya bunyi suara DJ sahaja yang kedengaran dari corong radio. Tak ada lagi bunyi orang bergendang. Sunyi sepi. Baru dia tahu siapa Ramli. Sambil saya rekod ni, anak dekat sebelah. Ramli ni nama Tok Wan dia. Dia ingat cerita Tok Wan dia ni. Lelaki berkulit gelap dan berkacamata itu memandang ke arah jam di dashboard. Pukul 1.43 pagi, waktu dia sampai di pintu utama pejabatnya. Bala,
iaitu pengawal keselamatan yang bertugas malam itu membuka palang penghadang dan van putih itu segera meluru masuk ke dalam. Kenderaan yang dipandu Ramli berhenti di tempat cucian. Dia tarik brek tangan. Ramli pun turun dari van dan menuju ke arah belakang. Enjin van pula dibiarkan hidup. Sebelum masuk ke tempat parkir, van memang kena cuci dulu. Itu adalah Standard Operation Procedure atau kita panggil sebagai SOP yang perlu dilakukan setiap kali selesai menghantar jenazah pada waktu malam. Ianya dilakukan untuk menghilangkan bau atau apa-apa kotoran yang melekat pada van. Tetapi tak perlulah sampai berkilat pun. Sekadar membersihkan mana yang mampu saja. Kadang-kadang ada jenazah yang berdarah kerana meninggal dunia sebab kemalangan atau dibunuh. Dalam kes-kes tertentu, ada juga jenazah yang meninggalkan bau hanyir dan kurang menyenangkan. Jadi kesan-kesan darah dengan bau itu perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum van diletakkan di tempat parkir. Sambil pegang hos getah, Ramli pulas kepala pilih. Ibu jarinya memicit hujung hos untuk memancutkan air. Tapi baru saja Ramli hendak cucur air pada badan van, tiba-tiba saja kenderaan itu bergerak sendiri, perlahan dan berhenti dalam jarak lebih kurang 10 meter darinya. Aku tak tarik handbrake ke tadi ni, getus Ramli dalam hati. Tangannya menggaruk-garuk kepala. Pantas saja hos getah itu dilepaskan dan dia kemudian berjalan menuju ke arah van. Ramli jenguk ikut tingkap. Dia suluh ke dalam van menggunakan cahaya telefon bimbit. Brake tangan sudah pun ditarik. Tapi kan, macam mana pula van ini boleh bergerak sendiri? Ngomel Ramli menyoal. Dia seperti tak percaya perkara ini boleh berlaku. Peliklah. Nak kata curam, jalan di situ semua rata saja. Nak kata brek tak makan. Baru hantar servis dan tukar alat ganti. Ramli mendengus dan tak puas hati sambil mengibas-ngibas kopiah putih yang melekap di atas kepalanya. Tak habis lagi ke benda tu nak bergurau. Baru saja tangannya nak mencapai pedal pintu van dan mematikan enjin, sekali lagi perkara yang sama berlaku. Van itu bergerak sendiri, seperti ada orang yang memandunya. Padahal mana ada sesiapa pun yang pandu. Benak Ramli mula menukas dan membuat andaian. Sah, memang sah benda tu lagi. Perlahan-lahan van itu bergerak. Tak laju mana pun, lebih kurang 5 km sejam saja. Kalau nak ikutkan, Ramli berlari lagi berdesup, lebih laju daripada tayar van itu yang bergolek. Nak test aku lagi lah ni, agak Ramli. Tangannya segera mencapai kopiah di atas kepala dan menyimpannya di dalam kocek baju. Dia berjalan di sebelah kanan, bersebelahan dengan bahagian pemandu. Sambil berjalan, pandangannya dilemparkan ke arah sebelah. Kosong, memang tak ada pemandu. Ramli tertanya-tanya, ke manalah hantu ni nak bawa van jenazah tu pergi? 20 meter, 30 meter, van itu masih bergerak. Walaupun perlahan, tapi tak menunjukkan tanda-tanda yang ianya mahu berhenti. Tak apalah, Ramli ikut saja. Dia pun nak tahu juga sampai ke mana benda tu boleh pandu. Jangan sampai langgar tembok sudahlah. Tapi kalau terlanggar juga, jenuh dia nak menjawab dengan pihak majikannya nanti. Sebaik melepasi hujung bangunan, van itu belok ke kiri menuju ke arah pondok pengawal. Ramli tengok dengan mata kepalanya sendiri yang steering van itu bergerak-gerak macam dikawal oleh remote control. Ada lesen hantu ni rupanya ya, bisik Ramli. Kian nak memandu kot, tambahnya. Sampai saja di pintu utama, van itu berhenti di pondok pengawal. Enjinnya masih lagi hidup. Sekejap ia bergerak ke hadapan, sekejap dia ke belakang. Ramli, mana mau pergi ni malam-malam? Siapa lagi yang mati? Long bala dari dalam pondok pengawal. Kata-katanya terhenti bila mendongak dan melihat tiada sesiapa di dalam van berkenaan. Dari jauh, bala lihat Ramli sedang berjalan ke arahnya sambil jari telunjuk dilekapkan pada bibir, menyuruhnya diam. Ramli suruh bala angkat palang pengadang. Dia nak tengok ke mana van itu nak pergi. Sebaik diangkat, van tersebut terus saja meluru keluar.
Ke mana destinasinya Ramli sendiri pun tak tahu. Tapi jauh mana sangatlah dia boleh pergi sebab minyak pun dah Ramli ni kuat menyakat. Namun tidak sampai 5 minit van itu berlegar di jalan luar. Ia kembali semula ke dalam bangunan. Sempatlah 2-3 kali van itu tawaf kawasan sekeliling. Mungkin tak tahu nak pergi ke mana agaknya. Sebab itulah dia memusing-musing di sekitar saja. Cuma yang buat Ramli teruja ialah sebaik masuk semula, van tersebut terus saja menuju ke tempat parkir yang biasa dia letakkan. Hebat. Kali ini lelaki itu tak mahu tunggu lama. Terus saja Ramli menghampiri van, buka pintu, capai kunci dan matikan enjin. Brek tangan sekali lagi diperkemas dan ditarik ketat. Kemudian dia tekan punat penggera. Dah, selesai. Duduk diam-diam kat situ, bentak Ramli memberi arahan. Tak apa, malam ini tak perlu basuh van dahulu. Lagipun bukannya kotor sangat. Kalau basuh pun sekadar nak buat syarat saja. Baiklah, tak payah. Biarlah esok pagi-pagi Ramli cucikan semula. Malam itu Ramli balik rumah naik motor. Dalam perjalanan, mulutnya masih lagi menyengih memikirkan kejadian yang berlaku tadi. Ada sesuatu yang bermain di benaknya. Mungkin benda tu ikut aku dari Selayang tadi agaknya. Sebab itulah jalan sekitar Shah Alam ni dia tak berapa nak reti. Takut sesat kot. Lain kali pakailah GPS, fikir Ramli dalam hati.